Okey. So, saudara, saya minta maaf saudara kerana ada gangguan sedikit, nak buat macam mana saudara. Ini apa, ini studio baru macam-macam segalanya bukanlah yang terhebat saudara. Orang kata saya ni mempunyai studio yang mahal, tak ada saudara. Dalam keadaan yang ciput-ciput je. Ini minta admin tolong tengok saya ni, tak dapat ini nak tengok. Teman-teman yang ini, admin minta tolong, dua-dua ni tak ada. Saudara, itu keadaan. Wan dengar saya, Wan? Dengar, jelas. Okey, pada teman-teman yang minta maaf kerana terputus. Jadi terputus sekejap. Maklum sajalah ya, saudara Rizal Maatan saudara, sebab dari studio ni kita buat live Google Meet. Muan lebih hebat daripada saya sebab dia kata dia dapat tahu notification. Saya tak tahu pun. Tahu-tahu putus saja. Gitulah saudara bila kita buat berbicara secara live. Ya, orang kata studio saya canggih, tak canggih mana pun saudara. Cuma rumah biasa saja. Tapi kata Rizal Maatan, dia kata lain cantik katanya. Okey, kita resume. Jadi berbalik cerita tentang apa yang berlaku di Jalan Atas Paloh, Kampung Jalan Atas Paloh. Kampung Jalan Atas Paloh. Saya bukan apa Wan, sebab saya melihat di perkampungan Setiajaya tu boleh diselesaikan. Bukan tak boleh diselesaikan, tiba-tiba di Kelantan, di Kota Baru lepas pilihan raya pula tu kan. Pilihan raya 6 negeri, dia sapu habis, tergolek dok kita kan. Tapi saya kata kalaulah UMNO Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan pemerintah, jawabnya kita serang lah bagai anak rak untuk wakil kita dah. Sila Wan. Betul. Ya. Bagi rakyat mengharapkan tindakan daripada kerajaan negeri Kelantan lebih baik daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Kita mengharapkan tindakan kerajaan negeri Kelantan terhadap rumah penduduk di Kelantan lebih baik daripada negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Harapannya lah begitulah. Harapan tinggal begitu saja tu. Aduh. Nah, saya dapat merasai lah. Kalau gitulah, kalaulah seandainya saya yang tinggal di kampung tadi apa nama? Jalan Atas Paloh. Kampung Jalan Atas Paloh. Kampung Jalan Atas Paloh, bila musim pilihan raya, datang minta saya mengundi, saya dah bagi undi, tapi ini balasannya. Tentulah saya kecewa habis-habis sangat. Saya tak tahulah macam mana warga Kelantan melihat keadaan. Kita tak ada niat, Wan. Kita tak ada niat untuk memburuk-burukkan sesiapa. Tidak pernah terlintas di kita. Tapi kalaulah warga bangsa kita diperlakukan sebegituan, I cannot accept it lah, Wan. I tak boleh terima. Kerana bagi saya keadaan itulah yang membuatkan yang amat sangatlah kekecewaan saya. Kalau saya merasakan okey pindah, mereka bersetuju, bukan tak. Saya kabarnya penduduk setuju pindah dah, Wan. Penduduk setuju pindah. Memang kena pindah. Okey. Tetapi sebelum pindah, penduduk minta tunaikan janji. Minta janji rumah pansapuri. Minta janji rumah transit. Dan nilai pampasan yang diberikan tidak setimpal untuk rakyat. Sehingga kan ada sebahagian penduduk menuntut isu ini ke mahkamah. Supaya mahkamah putuskan jangan buat apa-apa sebelum rakyat ataupun penduduk di situ dapat janji yang dijanjikan oleh kerajaan negeri pada ketika itu. Tapi sayang tu, tanah orang nak buat macam mana? Bagi saya lah, walaupun itu kerajaan sebab tanah itu diambil oleh kerajaan negeri itu kan. Bagi saya tak boleh kata tanah orang, tanah kita. Tanah kita lah macam kita Malaysia ni. Tanah kita lah, tanah air kita lah, kita perjuangkan. Kadang-kadang saya terfikir tu begini tu. Satu ketika dahulu, datuk moyang kita berjuang habis-habisan, sanggup menggadaikan nyawa untuk mempertahankan tanah air daripada penjajah. Tetapi kali ini, mereka tidak boleh buat apa-apa kerana tanah yang mereka perjuangkan dijaga oleh ketua jajahan. Penjajah yang menjajah tanah Melayu ini, mereka sanggup bermati-matian untuk mempertahankan tanah air. Tetapi ketua jajahan
yang diberi kuasa dan amanah menjaga tanah-tanah rakyat, akhirnya mereka menzalimi rakyat sendiri. Lebih zalim daripada penjajah, lebih zalim daripada Zionis, lebih zalim daripada Israel. Yalah, saya nampaknya macam mana kata ini kata Saudara Saleh dia kata hadiah yang paling berharga lah kepada rakyat Kelantan. Tak, saya kenyataan Wan tadi, saya teringat waktu saya berjuang di kawasan UMNO Bagas Putih, di dalam Kuching Lama, saya selalu mengatakan bahawa di dalam kawasan kampung itu, perkampungan sebut saya, berapa peratus ni rumah Wan? 500 tak? 52 buah rumah tu. Di kalangan 52 rumah, kalau satu rumah ada kata 5 orang lah, artinya ada 250 warga lah. Tak Wan? Tak? Saya Betul. yakin mesti ada salah seorang itu adalah anak cucu cicit. Moyangnya dulu pernah berjuang, menggadaikan air mata, keringat, darah, semata-mata untuk memerdekakan tanah air. Tapi kalaulah mereka hidup semula, tentulah mereka menangis melihat beginikah caranya anak cucu warisannya dilayan. Begitu juga macam kita sekarang. Kita sekarang ni berjuang demi kebaikan, lestari kehidupan rakyat. Tiba-tiba 3 generasi akan datang, 100 tahun akan datang, kita dah tak ada lah. Tapi kalau anak cucu kita dilayan sebegini, kalau kita hadir balik, tentulah kita akan menangis. Saya rasa begitu keadaan pandangan saya. Sungguh pun mereka ini pejuang kepada kemerdekaan negara kita Malaysia. Nampak rasa jauh sangat tu. Ya, ya. 1957. Ya. Tapi pada hakikat sebenarnya mereka adalah pejuang kepada Parti PAS. Mereka adalah barisan hadapan Jalan Atas Paluh ini dan di Dun Kota Lama adalah pelopor kepada kemenangan PAS mentadbir Kerajaan Negeri Kelantan tu. Oh, begitu Kalau nak bercakap berjuang nak atas nama negara, nampak jauh sangat. Ya. Tapi berjuang kepada kemenangan PAS. Aduh. Dan penduduk di situ tu, majoritinya, saya rasa semualah. Ada seorang pakcik tu, ahli seumur hidup PAS. Dan sanggup berkorban apa jua sekalipun untuk mempertahankan PAS. Ya, sebenarnya kita bukan nak jadikan ini sebagai isu politik, Wan. Saya melihat apa yang berlaku tentang perobohan rumah-rumah sebanyak 53 rumah di Kampung Atas Paluh tu. Saya tidak melihat itu sebagai isu politik, Wan. Tapi saya melihat isu kemanusiaan. Sebagaimana awal tadi saya mengatakan kita marah apabila melihat Zionis meledakkan bom di Gaza. Akhirnya sebegitu ramai orang hilang tempat tinggal. Tapi rupanya depan mata kita sendiri berlaku benda begitu. Saya rasa ini tak patut. Saya tak mau jadikan ini sebagai isu politik, Wan. Walaupun saya memberi pencerahan politik. Saya lihat tak tu. Saya nak maklumkan bahawasanya kerajaan pada hari ini, Kerajaan Negeri Kelantan adalah kerajaan PAS. Ya. Dan penduduk di situ PAS. Dan menjadi barisan harapan mempertahankan Kerajaan Negeri Kelantan. Tetapi sangat-sangat zalim lah kepada mereka. Yang dilakukan oleh kerajaan yang tidak ada rasa keperimanusiaan langsung. Tidak ada sekelumit di dalam hati dan sanubari pemimpin-pemimpin PAS Kelantan untuk membalas budi dan jasa rakyat yang telah bangunkan kawasan itu sehingga kan lahirnya pengundi-pengundi PAS yang memberikan kemenangan dan mereka boleh mentadbir kerajaan negeri dengan pengusiran yang sebegitu rupa yang sangat-sangat satu penghinaan yang sangat-sangat nyata tu. Dan saya kalaupun kerajaan negeri tidak boleh melakukan apa-apa. Kerana tanah itu telah pun diberikan kuasa kepada perbadanan. Bagi saya tu, bagi pandangan peribadi saya, daripada kita kutip derma sumbangan untuk sahabat saudara mara kita dekat Palestin, lebih bertanggungjawab dan lebih utama bagi kerajaan PAS dan Parti PAS kutip derma untuk bantu rakyat Jalan Atas Paluh. Saya pun berfikir begitu. Sebab apa? Sebab waktu yang sama, selepas saja kerajaan PAS terbentuk di Kelantan, mereka boleh memberi tanah seluas 23,000 hektar
untuk pembangunan, Musangking. Pusangking. Kan? Saya kata, I cannot brain lah kepimpinan mereka. Tapi kalau kita, orang kata kita serang mereka kerana politik. Bukan politik. Sebab orang luar, ini yang dikatakan peribahasa, dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Saya nampak ini peribahasa ini tepat sekali untuk dirasai oleh warga di kampung tanah atas, apa nama tempat? Kampung Jalan Atas Palu. Kampung Jalan Atas Palu. Aduh, gapolah. Saya saya bukanlah kita nak menuduh zalim dan sebagainya. Bagi saya, tak sepatutnya benda itu berlaku. Ni Wan, dekat-dekat nak raya ni Man. Dalam 64 hari dah nak puasa. Macam mana Betul? tu? Mana mungkin dapat cari rumah baru ke, nak duduk rumah baru ke, kalau lah mampu. Nak puasa. Awal tahun pula tu, anak-anak baru nak sekolah. Ini baru 8 hari. 8 hari bulan Januari. Ya Wan? Apa yang menyedihkan, ada penduduk di situ terpaksa menumpang keluarga. Dan ada penduduk di situ sewa rumah, bawah rumah orang tu. Astaghfirullahalazim. Kalau Datuk berpeluang ke Kelantan, saya boleh tunjuk keadaan rumah yang makcik ni sewa bersama dengan anak dia. Anak dia ni ibu tunggal yang jaga cucu dia pula. Duduk bawah rumah orang yang tengah hari sangat-sangat panas. Ruangnya sangat sempit. Duduk bawah kelong lah, macam mana filem Piramli lah. Rumah orang dulu kan ada rumah kayu. Ya. Tinggi, ada ruang. Jadi yang bawah itu dijadikan rumah sewa. Saudara Syahmi Mak Yusof, dia kata, biarkanlah, dia kata, rakyat Kelantan dengan kerajaan Kelantan, kita tak perlu jadi hero. Saya saudara Syahmi Mak Yusof, saya bukan nak jadi hero. Saya merasakan ini kebejatan sama manusia, manusiawi. Tapi macam kata saudara SP, dia kata, tanah tu boleh diganti. Tapi kalau halau penduduk, itu saya selalu mengatakan dulu, saya tak mahu melihat ada kezaliman sama insan. Tambah-tambah lagi sama sebangsa. Soalnya, memanglah dia kata mereka pilih parti politik, mereka yang mengundi. Itu bukan isunya bagi saya, Wan. To me, isunya di saat-saat awal tahun baru. Dan mereka juga, saya melihat bila mengatakan, sejak bila Wan kata, tahun 1920, sebelum negara mencapai kemerdekaan, mereka tinggal di situ. Apakah argumen itu boleh dipatahkan begitu saja? Hanya kerana tanah tersebut telah diambil alih oleh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Dan kerajaan itu kerajaan Islam, kan? Kerajaan Melayu. Betul. Ini yang kata, I cannot brain. Kalaulah macam jadi, tujuan saya bercakap tentang negeri Kelantan. Kalau nak rampas kerajaan negeri Kelantan 10 tahun lagi pun, rasanya kerajaan PAS tetap akan menang. Tak ada masalah. Sebab apa? Tak ada masalah. Dan saya pada hari ini nak bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan jadi totok seperti rakyat negeri Kelantan. Orang buat apa pun, orang ambil tanah kita ke, orang suruh kita keluar daripada rumah kita sendiri pun, mereka tetap memberi sokongan kepada PAS. Saya tidak berhasrat untuk bercakap soal politik, Wan. Yang saya bercakap soal sekarang ni, saya dapat membayangkan keluarga itu yang tinggal sekian lama. Kalau tahun 1920, 100 tahun lebih tinggal di situ. Dan dari kecil mereka membesar. Dan sekarang ni dah jadi Tok Wan, Tok Ki, tak? Jadi opah, ada nenek, ada cucu, ada anak. Kanak-kanak bermain gembiranya bila hadir bulan-bulan puasa, hari raya. Kalau anak-anak perantauan balik ke Kelantan, ada kampungnya. Tapi sekarang ni sudah jadi parang jarak parang tukur. Saya menyelami perasaan. Itu persoalan yang saya cuba nostalgia kita. Ya, bukan soal kenangan. Bagi saya, kita mengamalkan dalam amalan demokrasi. Rakyat dah pilih, pulanglah. Tetapi kalau ini caranya, saya kata amat tidak bertanggungjawab. Itu cerita dia. Ni saudara Suraya dia kata sangat betul tu. Jadi ni saudara Arif Amirul, dia bukan soalnya masuk syurga ke, sokong ni masuk neraka. Ini sekarang ni kalau rumah dah dirobohkan,
neraka hidup ni Wan. Tak gitu kan? Kita sering kali membawa satu pemanggil slogan ataupun yang selalu kita sebut. Rumahku, syurgaku. Betul. Ha. Rumahku sudah hilang. Hilang. Rumahku dirobohkan. Ya. Mana lagi syurgaku atas dunia ini? Hmm. Rumah yang dibesarkan anak cucu, dibesarkan generasi, yang lahir seorang peguam, yang lahir doktor, yang lahir seorang cikgu, yang lahir pembayar cukai kepada kerajaan negeri, yang melahir sebagai ekonomi yang hebat, pencipta dasar dan sebagainya. Akhirnya rumah itu yang menjadi syurga kepada rakyat dirobohkan dengan nilai yang tidak ada harga di mata kerajaan. Yalah, kalau 500 ribu saja, macam kata Syarum Yun, dia kata kenapa masa PRU dulu tak nak dirobohkan? Tak? Masa pilihan raya negeri 6 negeri diroboh lah waktu itu. Tak buat pun. Dan untuk makluman, kalau bercakap soal politik tu, Dun Kota Lama kalah PRN yang lepas. Dun Kota Lama. Oh, Dun Kota Lama PAS kalah situ? PAS kalah. Apakah ini dendam? Oh, tak boleh. Saya tak cakap tu. Tak boleh. Rakyat Dun Kota Lama telah menolak parti PAS. Oleh kerana mereka lagi menjadi kerajaan, mereka pula menolak rumah rakyat. Itu ialah. Saya berkali-kali bila berlaku banjir di Kelantan misalnya orang, ada kalangan kawan-kawan mengatakan tak sepatutnya Datuk Seri Zahid menghantar bantuan, mengulur bantuan, jaga rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim ulurkan bantuan dan sebagainya, kerana mereka tak sokong kita. Saya tak bersetuju. Tak setuju. Itu memang sebab walaupun orang tak sokong kita, dalam sebuah negara demokrasi, kita terima. Dan tak sepatutnya rakyat dizalimi. Itu peringkat bantuan Wan. Bila waktu banjir. Tetapi ini dirubuhkan. Lagilah saya rasa di mana keperhatian mereka ni sebenarnya. Oh, pelik saya lah. mencadangkan tu, Datuk. Saya mencadangkan kepada kerajaan negeri Kelantan. Yang terlibat hanyalah 52 rumah. Kerajaan negeri sediakan ruang tapak tanah dan mintalah bantuan daripada kerajaan persekutuan untuk sediakan rumah PPRT. Boleh sepatutnya. Ataupun rumah SPNB yang mereka kena bayar lebih kurang 300 hingga 400 saja sebulan. Disediakan tanah gantian. Walaupun tanah Jalan Atas Paluh itu rakyat tidak dapat kerana atas alasan pembangunan. Bagi saya, jika buat satu pembangunan, jika kerajaan negeri pajak tanah itu kepada syarikat swasta atau developer, keuntungan lebih banyak lagi daripada dia usir rakyat sebegitu rupa. Kalau ambillah 10% daripada keuntungan untuk bina rumah rakyat, insya-Allah benda ini tidak akan berlaku isu ini. Wan, saya tak tahu sama ada tanah itu berada dalam kedudukan tanah rezerv Melayu. Kalau tanah itu berada dalam tanah rezerv Melayu, di bawah Akta Tanah, dalam macam 7 wasiat Raja-Raja Melayu, jangan lupa Wan, kalau tanah rezerv Melayu itu diambil, menjadi tanggungjawab kerajaan menggantikan. Betul. Kan itu kepahaman saya. Saya tak tahu statusnya. Dia gini tu. Itu. Pendengar daripada penduduk kawasan Jalan Atas Paluh, tanah itu adalah tanah kurnia daripada Sultan. Astaghfirullahalazim. Untuk dibina penempatan. Ini sumber daripada penduduk di situ. Yang kedua, tanah ini kenapa tak dapat geran? Tanah ini berada di dalam kawasan rizab sungai. Okey. Dua maklumat. Yang pertama, tanah ini kurnia daripada Sultan untuk dibina penempatan kepada rakyat. Yang kedua, tanah ini berada di kawasan rizab sungai. Itulah alasan menyebabkan rakyat, penduduk kampung Atas Paluh tidak boleh menuntut geran ataupun memohon geran. Alasannya. Tetapi sungguh mengejutkan pada tahun 2019 bila rakyat penduduk Jalan Atas Paluh itu membuat cabutan geran, tanah itu menjadi hak milik kepada PKNIK. Apa yang mengejutkan, bukan tanah rizab sungai. Tanah itu tertera namanya rizab tanah orang Melayu.
Kalau itu Saya kan tunjukkan. Kalau dapat saya tunjukkan sini, saya tunjukkan tu. Kejap ya, boleh. Saya akan tunjukkan. Oh, nah ya macam ni. Dia tak betul kan. Ha. Memang tak betul tu kan. Kenapa lah gitu. Saya selalu saya tak boleh. Dia kata I cannot brain lah Wan. Kalau keadaan tu. Kalau tiba-tiba mula-mula kata tanah reserve sungai. Tiba sekarang ni ya Wan, tunjuk Wan. Okey, macam mana kita nak reflect? Jangan tanya saya Wan. Jangan tanya saya. Tu. Nampak. Itu Ya. tu. Itu tanah reserve Melayu. Bukan reserve sungai. Tanah reserve Melayu ya. Jelas itu. Jelas. Kalau tanah reserve Melayu dia kena ganti. Hmm. Dia kena ganti, kena cari kawasan lain. Kalau tanah itu juga katalah dalam 40 ekar misalnya. Mana kena cari 40 ekar juga beri pada penduduk tinggal balik. Dia kena tanah reserve Melayu. Sebab kita warga bangsa Melayu Wan. Aduh, pedihnya jiwa saya Wan. Saya melihat keadaan begitu, saya memang I cannot brain dan saya tidak boleh terima apabila ini dilakukan. Macam saya kata tadi lah, orang lain dapat tanah, buat tanah musangking berpuluh ribu ekar, tapi yang ini, aduhai, itu apa tu? Inilah yang dijanjikan kepada penduduk Jalan Tapaluh tu. Rumah Pangsapuri. Yang berharga 160,000 tetapi penduduk di situ hanya bayar 50,000 sahaja. Akhirnya tinggal janji lah ni tak? Janji tak buat apa-apa pun. Rumah tak diganti. Yang lebih menyedihkan tu apabila kenyataan notis daripada PKNIK yang menggelarkan penduduk Jalan Tapaluh itu sebagai menceroboh. Takkan tahun 1920 dia anggap sebagai penceroboh. Aduh, pengosongan tanah milik Perbanan Kerajaan Negeri Kelantan, milik SPB Seksyen Penjajahan Kota Baru Kelantan. Aduh, bagi saya lah, kalau anggap mereka tu tinggal tanah kerajaan, tak mestilah kita penceroboh. Gunalah yang baik-baik sikit. Sesama Melayu, selama sebangsa kita Wan. Sampai hati mereka melakukan begitu. Saya, kalau kerajaan buat macam ni, macam bahasa yang macam-macam lah. Saya tak tahulah. Ini bukti tu mereka pembayar cukai pintu. Itu. Ada bayaran ya. Kenapa jadi begitu saya? Aduh. Nampak kayaknya salih-salih dia kata hukum hakam Islam nampaknya tunggal langgang ni dengan puak-puak ni. Dalam baru-baru dia kata nampak itulah keadaannya bila mereka mempunyai kuasa. Ini baru perintah di Kelantan. Kalau beberapa perintah Malaysia nampak gayanya Wan. Rumah saya, studio saya pun kena tutup Wan. Aduh, saya bagaimanapun Wan, kita tak dapat lama bersiaran Wan kerana betul lah Wan. Saya pun terhad waktunya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Wan kerana sudi memberi pencerahan. Saya cuma nak tahu keadaan sebenarnya bila Wan jelaskan keadaan begitu. Saya harap apa yang menyatakan itu benar. Tiada yang benar melainkan benar belaka, Wan tak? InsyaAllah kita bercakap benda yang betul. Tak berani saya nak bercakap fitnah tu. Sebab kita tahu ada undang-undang. Tak pasal-pasal kena saman. Sebab saya tengok keadaan ini memang bagi saya ini masalah pelanggaran hak kemanusiaan. Kata Azminuddin daripada Datuk, rakyat Kelantan tidak menyedari bahawa pemimpin mereka ni nampak gayanya setengah tak boleh sebutlah benda tu kan. Segala keadaan itu bagi saya lah, kalau dah halau rakyat sendiri, rakyat tempatan, warga sendiri. 100% orang Melayu Islam tu. Aduh, Melayu Islam 100%, awal tahun baru. Saya tak boleh terima bila saya tengok jentolak merobohkan. Itu hari saya marah sangat Wan. Saya pernah bergaduh saya dengan mantan Menteri Besar Selangor waktu itu. Apabila ada perobohan di Kampung Berembang. Sampai hari ini saya tidak akan melupakan benda itu. Kadang-kadang bila jumpa dia, saya kata, you berdosa. Sebab itu akhirnya kalah, dia kata. Ini bayangkanlah, Kampung Berembang tu memanglah tanah itu tanah milik swasta. Tapi bila saya minta kerajaan campur tangan, seolah benda tu masih lagi dirobohkan. Dan saya melatihkan air mata, saya lihat ada surau yang dirobohkan. Saya yakin, Dan itulah fungsi kerajaan. Sepatutnya begitulah, menjaga rakyat. Menjaga rakyat. Saya dengar, dia kena fight untuk rakyat, bukan untuk developer.
Akhirnya sekarang Kalaupun tanah itu berada di tanah swasta, mewakili rakyat, dia kena dapatkan win-win situation. Betul. Menang kepada kerajaan, menang kepada rakyat, menang Betul. kepada developer. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ini di Jalan Tapalu, yang menang siapa dia tu? Yang menang adalah kerajaan, bukan developer. Dan kontraktor lah kot. Kontraktor sebab PKNIK itu bawah kerajaan negeri. Yalah, kontraktor yang meroboh dapat upah. Itu pun lebih mahal daripada bayaran sagu hati RM500 tu. Betul lah lawan. Saya rasa begitu tak boleh. Tak logik langsung mereka buat begitu. Yalah, Wan, Memang tidak ada hati dan perasaan lah bagi saya. betul lah. Dan Kita, yang menyedihkan tu, tak ada seorang pun pemimpin yang sanggup untuk mendengar keluh kesah daripada rakyat ini. Tak ada tu. aduh, melainkan itu apa, Yang Muhammad Hafizah lah dia turun tak? Hafizah tu kira pemimpin, bukan mewakili kerajaan negeri lah. Ya. Pemimpin di kawasan tersebut. Pemimpin yang boleh menghentikan. Contoh kerajaan negeri. Sila hentikan dulu seketika. Kita selesaikan dulu apa tuntutan. Kita tak minta sediakan dulu rumah transit sebelum mereka pindah. Kita sediakan duit yang secukupnya untuk mereka pindah. Biar kerajaan menang, rakyat menang. Ini kerajaan yang menang, rakyat sengsara. Yalah, itulah keadaannya. Sebab saya kata tadi, akhirnya, Wan, inilah nasib bangsaku akhirnya menjadi pengemis di bumi sendiri apabila kita tersalah memberi kuasa kepada mereka. Pada Wan, saya ucapkan terima kasih, Wan, kerana sudi memberi penjelasan sebab saya nak tahu sangat-sangat dalam isu ini. Wan, ada masa-masa nanti kita akan bersiaran. Banyak benda juga nak tanya di Kelantan ni, Wan. InsyaAllah. So, saya ucapkan terima kasih pada Wan. Bolehlah Wan beri pencerahan sedikit pada teman-teman yang lain sebelum kita notifikasi ini dari ini. Silakan, Wan. Baik. Dalam isu penduduk Jalan Tapalu, rakyat tidak menuntut hak tanah. Sebab tanah itu adalah milik mutlak kerajaan. Dan jika ada geran pun, kerajaan berhak mengambil tanah menggunakan akta pengambilan tanah. Dan rakyat sudah pasti akan menyerahkan tanah. Cuma pada hari ini, kenapa rakyat masih berbicara isu ini adalah kerana tuntutan janji. Bukan menuntut tanah, tetapi menuntut janji yang pernah diberikan kepada mereka, iaitu sebuah kediaman yang selesa. Bukan sahaja kediaman, tetapi mereka dijanjikan nilai pampasan yang setimpal dengan perjuangan mereka membuka kawasan itu. Jika ada sahabat-sahabat kita yang mempunyai pengaruh untuk sampaikan kepada pihak yang lebih tinggi, ataupun ada dalam kalangan kita yang mata memandang merupakan kerabat di Raja Negeri Kelantan, boleh sampaikan kepada yang dulu Yang Maha Mulia Tuanku yang Tuanku Sultan Kelantan untuk memastikan kebajikan penduduk Jalan Tapalu tidak dirobek dan disia-siakan oleh seorang pemimpin yang terpaling Islam, yang terpaling Melayu, yang terpaling baik di muka bumi Malaysia ini. Jika ada dalam kalangan kita yang menonton ini, pemimpin-pemimpin dalam kalangan PAS, boleh sampaikan berita ini kepada pemimpin PAS supaya letakkan kemanusiaan sedalam-dalamnya di sudut hati sebelum mengenakan apa-apa tindakan terhadap penduduk Jalan Tapalu. Bukan kami mahukan rumah yang indah seperti rumah YB. Cukuplah rumah yang disediakan itu dapat memberikan kebahagiaan, keselesaan selepas mereka meninggalkan rumah yang terbina hasil perjuangan datuk dan nenek moyang mereka. Saya minta sangat-sangat jasa baik sahabat-sahabat supaya kita berdoa membuka pintu hidayah terhadap hati-hati pemimpin kerajaan PAS Negeri Kelantan supaya menilai semula apapun benda ini telah pun berlaku dan terlepas pandang, barangkali kembalikanlah keihsanan kita sebagai pemimpin terhadap rakyat dan penyokong kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, terima kasih Wan. Sekarang tambahan, Saudara Mat Radi Ismail Hanafi, dia masuk kiriman. Dia kata bahawa Kampung Berembang, saya sentuh tentang Kampung Berembang tadi, rupanya kerajaan negeri ganti dengan duit dan rumah. Dia bukan roboh begitu saja. Itu di Selangor. Yang nilai tanah dia berjuta-juta, tapi masih lagi penduduk mendapat ganti dengan wang dan rumah. Tapi bagi saya, selagi adanya tangan-tangan yang begitu gairah untuk merobohkan tanah milik atau tanah milik warga bangsa saya, tentu akan mengundang amarah saya. Bagaimana teman-teman sesama Untuk berdoa? Ya, pengakhiran saya, ya, kereta accident pun boleh claim insurans. Takkan rumah dirobohkan. Tidak ada apa gantian. ya, ya. Terima kasih Wan, saya ucapkan mungkin kita bersiaran Sama-sama. sama lagi. Teman-teman, setakat ini saja notifikasi kita dan kita jumpa lagi besok. Malam besok saya akan bersiaran bersama dengan saudara Azizul. Kita nak bercakap tentang ketimpangan politik bangsa kita. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.